عظيمة تنتظركم. ارجعوا إليها واختموها بدين صحيح وعقيدة نقية. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim wa la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim wa la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Dalam kelas minggu lepas kita bincangkan ta'rif ta'rif qadiyah dan juga taksim yang pertama bi qadiyah, iaitu taksim secara zat. Taksimu al-qadiyati bihasabi az-zati ataupun bihasabi al-mahiyati al-mutlaqati. Taksim qadiyah secara diri qadiyah tu ataupun hakikat qadiyah tersebut secara mutlak. Al-mahiyatu al-mutlaqah, dengan maksud tanpa melihat sesuatu yang selain hakikat qadiyah, tanpa melihat maudhu' dia itu kulli ke juz'i, tanpa melihat afrad, tanpa melihat mujabah ataupun salibah, tanpa melihat mutakallim, seseorang yang bercakap, yang mengucapkan qadiyah tersebut. Jadi taksim bihasabi az-zati ni taksim dengan melihat diri qadiyah tu sendiri secara mutlak, kan? Melihat kepada diri qadiyah secara mutlak tanpa melihat kepada, kalau dalam istilah falsafah disebut al-musyakhisat, tanpa melihat kepada al-musyakhisat, ciri-ciri tertentu. Jadi minggu lepas kita takrifkan qadiyah dengan qaulun yasihhu an yuqala liqailihi innahu sadiqun fihi aw kadhibun. Qadiyah adalah satu qaulun, satu ucapan ataupun satu makna murakkab. Dan kita sebut minggu lepas qaulun tu sama ada murakkabun maknawi ataupun murakkabun lafzi. Murakkabun maknawi dengan maksud qadiyah tu kita fikirkan di akal tanpa kita ucapkan. Dan murakkabun lafzi, qadiyah tu kita ucapkan di mulut. Jadi qaulun dekat sini kita bagi tahu minggu lepas bermaksud al-murakkabu. Mutlaqan, kan? Dan qaulun dalam ta'rif adalah jinsun yang memasukkan ke semua qaulun, iaitu murakkabun, lafzun murakkabun ataupun makna murakkab, sama ada murakkab tersebut tam ataupun naqis. Tam ataupun naqis. Naqis macam murakkab taqyidi, mudhafun ilaih ataupun sifat mausuf. Kemudian murakkab tam memasukkan khabar dan juga insya'. Kan murakkab tam memasukkan khabar dan juga insya'. Murakkab khabari, murakkab insya'i. Murakkab khabari dalam tu memasukkan jumlah ismiyah dan juga jumlah fi'liyah. Dan juga memasukkan juga yang khabari tu yang syartiyah, jumlah syartiyah. Jadi murakkab tam khabari, bawah dia tu ada jumlah
ismiyah, ada jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, lepas tu ada jumlah syartiyah. Kemudian murakkab insya'i ada talabi, ada ghairu talabi. Kemudian kata musannif selepas qaulun yasihu an yuqala liqailihi ila akhirih, mengeluarkan ke semua murakkab naqis dan juga mengeluarkan ke semua murakkab tam yang insya'i. Jadi meninggalkan apa? Meninggalkan murakkab tam khabari. Dan dalam tu ada jumlah syartiyah, ada jumlah fi'liyah, ada jumlah ismiyah. Jadi qadiyah secara kesimpulan dia adalah murakkab tam khabari. Dan dia ada murakkab tam khabari. Yang tu dalam nahwu sebut murakkab tam khabari. Dalam mantik sebut al-qadiyah, al-qadiyatu. Dan dalam mantik bila sebut qadiyah lebih kepada makna di zihin. Jadi qadiyah tu makna di zihin tu yang kita tak ucap, yang tu adalah qadiyah. Kan? Tapi boleh juga nak masukkan murakkab tam khabari yang lafzi. Yang lafzi boleh juga masukkan sekali. Tapi disebabkan mantik satu ilmu yang fokus kepada makna bukan kepada lafaz, maka bila sebut qadiyah lebih merujuk kepada murakkab tam khabari yang maknawi, yang kita hadirkan di zihin. Musannif selepas takrifkan qadiyah, musannif bahagikan qadiyah kepada hamliyah dan juga syartiyah, muttasilah dan syartiyah munfasilah. Dan kita sebut bahawasanya taksim ini, taksim pertama ni, taksim at-taqsimu al-awwalu adalah taksim bihasabi az-zati, ai zatu al-qadiyati. Taksim dengan melihat kepada zat qadiyah secara mutlak tanpa melihat kepada ciri-ciri khusus yang lain. Selepas tu musannif datangkan contoh bagi setiap satu daripada hamliyah, syartiyatun muttasilatun, syartiyatun munfasilatun. Dan minggu lepas juga kita sebut takrif bagi hamliyah, takrif bagi syartiyah muttasilah, takrif bagi syartiyah munfasilah. Yang mana qadiyah hamliyah tu adalah qadiyah yang dihukumkan padanya dengan sabit sesuatu kepada sesuatu yang lain. Al-qadiyatu allati hukima fiha bisubuti syai'in li syai'in, ataupun bisubuti al-mahmuli lil mawdu'i aw nafyihi anhu. Dan kita sebut al-hamlu tu kan al-hamliyatu, al-qadiyatu, al-hamliyatu nisbatan ila al-hamli. Nama qadiyah tu qadiyah hamliyah nisbatan kepada al-hamli. Al-hamli tu dengan maksud al-isbat ataupun as-subut. Sebab dalam qadiyah hamliyah tu ada pensabitan sesuatu kepada sesuatu yang lain, ataupun nafi adanya sesuatu pada sesuatu yang lain. Jadi bila kita tengok contoh Zaidun qa'imun, memberi maksud bahawasanya sifat qiyam ada pada Zaid. Zaidun qa'imun qadiyah hamliyah sebab kat situ ada hukuman bahawasanya Zaid berdiri ataupun Zaid bersifat dengan sifat berdiri. Dalam syarah tu Muhammad Syakir, boleh juga dia kata sebut
Qadiyah hamliah ni qadiyah yang hukumkan maudhu' tu bersatu dengan mahmul, dengan maksud huwa. Maudhu' huwa mahmul. Al-hukmu bi ittihadi asy-syai'aini. Jadi Zaidun qa'imun, Zaidun seseorang, qa'imun seseorang yang berdiri. Jadi Zaidun tu adalah seseorang yang berdiri. Zaidun satu juzuk, satu perkara. Dia bersatu ataupun dia orang yang sama yang berdiri. Jadi qadiyah hamliah tu qadiyah yang mengatakan ataupun menghukumkan bahawasanya sesuatu itu sesuatu. Huwa. Contoh lain macam qama Zaidun. Kat sini ni maudhu' adalah Zaidun. Qama adalah mahmul walaupun qama duduk depan. Sebab qama tu dihukumkan kepada Zaidun, bukan Zaidun dihukumkan kepada qama kan. Zaidun tu mahkumun alaih, qama tu mahkum bih. Qama tu dihukumkan, dia tu ada pada Zaidun, maudhu'. Jadi qama tu walaupun disebut depan, sebut dulu, tetapi dia jadi mahmul. Kemudian syartiyatun muttasilatun, kita sebut minggu lepas dia punya takrif dan juga ada dalam kitab Syekh Muhammad Syakir tu. Al-qadiyatu allati hukima fiha biwujudi syai'in ala taqdiri wujudi syai'in akhar, ataupun allati hukima fiha bi sidqi qadiyatin ala taqdiri sidqi qadiyatin ukhra. Dan sidqi kat sini dengan maksud wujud, bukan dengan maksud betul, benar, tak, dengan maksud wujud. Jadi kena jagalah kan, perkataan as-sidqu tu dalam kitab-kitab mantik guna dengan makna yang berbeza ikut bab. Dalam bab syartiyatun mutasilatun tu sidqun dengan maksud wujud. Dalam bab kulli juz'i kita kata yasduqu ala kasirin. Kan kulli tu makna kulli, makna yang la yamtani'u fardu sidqihi ala kasirin. Sidik kat sini dengan maksud apa? Dengan maksud ikhbar, dengan maksud alhamlu, bukan dengan maksud wujud. Dan juga dalam bab yang lain, macam dalam bab ni, bab ni lah bab qadiyah kita ni, dalam takrif qadiyah juga ada perkataan sadiqun daripada sidqun dengan maksud yang lain, mutabaqatu al-khabari bil waqi'i. Jadi ada 3 maksud dalam kitab mantik bagi perkataan sidqun yang berbeza-beza maksud tersebut. Jadi kena jaga, tidak jadi pening. Jadi silap pasang maksud jadi pening. Jadi tak faham. Jadi contoh bagi syartiyatun muttasilatun. Jadi syartiyatun muttasilatun, satu qadiyah yang dihukumkan padanya dengan wujudnya sesuatu ala takdiri, atas anggapan, ataupun bergantung, ataupun bersyaratkan kepada kewujudan sesuatu qadiyah yang lain, kewujudan sesuatu yang lain. Satu qadiyah yang dihukumkan padanya dengan kewujudan satu qadiyah, kewujudan sesuatu bergantung ataupun ala takdiri, atas anggapan, mesti melihat kepada kewujudan qadiyah ataupun sesuatu yang lain. Contoh macam in kanati syamsu tali'atan fannaharu maujud. Jikalau adalah matahari itu terbit, maka siang pun muncul. Jadi kat sini ada hukuman. Bila kita guna in
Syarat tu kan ada hukuman dengan bahawasanya kewujudan perkara kedua iaitu siang muncul bergantung ataupun bersyaratkan kepada kewujudan perkara pertama iaitu matahari terbit. Kita hukum, kalau kita guna jumlah syartiah tu, kita hukum kat situ. Kita hukum dengan bahawasanya sesuatu tu bergantung kewujudan dia kepada sesuatu yang lain. Sesuatu itu dia nak wujud bersyaratkan kepada kewujudan sesuatu yang lain. Yang tu maksud bila kita guna jumlah syartiah dalam nahwu sekalipun. Itu maksud kita nak hukum. Kita nak hukum ada syarat dan juga masyrut. Jadi kalau qadiyah tersebut, qadiyah yang ada hukum dengan syarat ataupun dengan kaitan dari segi wujud sesuatu kepada sesuatu yang lain, maka dikenali sebagai syartiyatun muttasilatun. Jadi syartiyatun tu dinamakan syartiyatun sebab adanya adat syarat pada qadiyah tersebut, iaitu in. Jumlah pertama tu kan, in kanati asyamsu tali'atan. Kanati asyamsu tali'atan. Jumlah pertama tu dalam mantik kita panggil qadiyah hamliah. Kanati asyamsu tali'atan tu qadiyatun hamliyatun. Dalam nahwu dipanggil sebagai apa? Sebagai syarat. Jumlah syarat ataupun syarat, ulama nahwu panggil syarat. In tu adat syarat. Kanati asyamsu tu syarat. Ulama nahwu panggil. Dalam mantik panggil qadiyah hamliah. Juzuk pertama tu kan, ataupun dipanggil muqaddam. Juzuk kedua ulama nahwu panggil jawab ataupun jawabun atau jazaun. Mantik panggil tali ataupun qadiyah hamliah. Panggil tali ataupun qadiyah hamliah. Nama muttasilah disebabkan oleh adanya ittisal dekat situ. Ittisal tu kaitan syarat masyrut tadi ni. Ittisal tu kesambungan, perkaitan, sebab akibat. Jadi sebab ada perkaitan wujudnya sesuatu dengan sesuatu yang lain, maka dinamakan sebagai ittisal. Kemudian syartiyatun munfasilatun, al-qadiyatu allati hukima fiha bitanafi baina amrayni au adami tanafiha. Jadi qadiyah syartiyatun munfasilatun, satu qadiyah, satu qaulun kan, yang dihukumkan padanya dengan tanafi, saling berlawanan di antara kedua perkara ataupun sesuatu ataupun qadiyah. Jadi qaulun murakkabun, yang tam, yang ada padanya hukum bahwasanya sesuatu berlawanan dengan sesuatu yang lain, maka dikenali sebagai al-qadiyatu asy-syartiyatu al-munfasilah. Contoh macam al-adadu imma fardun wa imma zaujun. Kat situ ada dua qadiyah. Bila dipecahkan ada dua qadiyah, iaitu al-adadu fardun wal adadu zaujun. Jadi dua-dua qadiyah ni ada hukum. Kita kata dua qadiyah ni saling berlawanan. Bila kita guna imma tu ada tu nafi, adat untuk nafi. Bila kita guna imma adat nafi ataupun adat infisal. Adat menunjukkan adanya infisal, bercerai ataupun tak boleh bersekali. Bila kita sebut al-adadu ila akhirih tadi ni, kita sebenarnya menghukum, mengatakan bahawasanya penyataan pertama tak boleh duduk sekali dengan penyataan
yang kedua. Dalam kata lain, kita hukum dengan tanafi baina al-qadiyataini. Jadi satu adat yang tertentu, sama ada zaujun, satu adat tertentu sama ada fardun, tak boleh sekali. Hanya boleh satu saja yang ada. Satu lagi mesti tak ada. Tengok dekat matan. Qala al-musannifu rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fi daraini amin. Wal juz'ul awwalu minal hamliyati yusamma mawdu'an wasani mahmulan. Wal juz'ul awwalu minasyartiyati yusamma muqaddaman wasani taliyan. Adapun juzuk pertama bagi hamliah, dia punya khabar yusamma dinamakan akan dia juzuk awal daripada hamliah tersebut dengan maudhu', wasani atau bagi al-awwalu, dan juzuk kedua daripada hamliah itu dinamakan dengan mahmul. Kata lagi, dan juzuk pertama daripada syartiyatun dinamakan akan dia dengan muqaddam, dan yang kedua dinamakan akan dia dengan tali. Jadi musannif kat sini nak bincangkan juzuk-juzuk bagi qadiyah. Kan, juzuk-juzuk bagi qadiyah. Dan musannif sebut nama bagi masing-masing juzuk bagi hamliyatun dan juga syartiyatun. Sebelum kita masuk kepada huraian lebih lanjut, kita sebut dulu bahawasanya secara umum, secara mutlak, qadiyah ada 3 juzuk wajibun. Qadiyah tak kira hamliyatun ataupun muttasilatun ataupun munfasilatun, mesti ada 3 juzuk. Al-qadiyatu laha salah satu ajzain, wajib. Walaupun tak disebut, walaupun yang kita sebut, kita tengok ada 2 juzuk saja. Contoh kita sebut Zaidun qa'imun. Ada Zaidun, ada qa'imun, ada 2 je lah. Tapi sebenarnya ada yang ketiga. Dan yang ketiga tu kita faham di zihin. Kita tak sebut tapi kita faham di zihin. Yang dikenali sebagai nisbatun. Nisbatun ni bukan saja dalam mantik bincang sebenarnya. Dalam nahu, dalam balaghah ma'ani, dalam bayan, wajib tahu pasal nisbah ni sangat penting. Kalau tak faham pasal nisbah, susah nak faham ilmu ma'ani, susah nak faham nahu bab kalam. Dalam bab kalam tu ada pasal nisbah. Sebab kalam memang wajib ada 3 juzuk. Secara lafzi memang ada 2 juzuk. Secara lafzi kalam 2 juzuk je yang wajib. Fa'il ataupun mubtada khabar, isim. Tapi secara makna ada 3. Dalam makni ada bincang yang disebut sebagai isnadun. Isnad khabari, ada isnad insya'i. Jadi juzuk ketiga ni, sebelum tu, juzuk pertama kita panggil dengan nama al-mahkumu alaih. Ni nama ni umum. Maksudnya sama ada pada hamliyatun ataupun pada syartiyatun, muttasilatun, munfasilatun. Juzuk pertama tu al-mahkumu alaihi. Tak kira duduk depan ke ataupun duduk belakang. Kadang-kadang dia duduk belakang. Kan? Juzuk kedua dikenali sebagai al-mahkumu bih.
Tak kira duduk depan ataupun belakang. Kadang-kadang duduk belakang. Kadang-kadang duduk depan. Walaupun yang sepatutnya duduk belakang. Jadi mahkum alaih tu yang dihukumkan dengan hukum tertentu ke atas dia. Contoh Zaidun qa'imun. Zaidun tu mahkum alaih sebab ke atas dia tu hukuman dengan berdiri. Jadi Zaidun al-mahkumu alaihi. Kalau kita sebut qama Zaidun, Zaidun tu walaupun duduk selepas, duduk belakang, tapi tetap dia tu mahkumun alaih sebab dihukumkan dengan perbuatan berdiri. Juzuk kedua, mahkum bih. Sesuatu yang dihukumkan dia tu ke atas sesuatu yang lain. Dia tu kena dikatakan kepada sesuatu yang lain. Jadi qama ataupun qa'imun dalam contoh kita tadi. Mahkum alaih, mahkum bih, dua juzuk yang jelas, yang kita faham dengan direct, senang faham. Kan? Dan wajib ada dalam kalam secara lafzi. Kalam yang dalam nahu tu wajib ada dua juzuk ni yang kita dengar dan kita lafazkan. Zaidun qa'imun ataupun qama Zaidun. Ada satu lagi juzuk, iaitu juzuk maknawi. Juzuk yang tak lafzi tapi kadang-kadang disebut. Dalam banyak keadaan tak disebut. Yang dikenali sebagai nisbatun rabitatun. Nisbah ni perkaitan. Ta'alluqun maknawiyun. Ta'alluqun maknawiyun, perkaitan. Hubungan bersifat maknawi. Hanya difikirkan di akal, tidak disebut. Jadi ta'alluqun maknawiyun, rabitun. Ta'alluqun maknawiyun, rabitun. Baina al-mahkumi alaihi wabih. Ta'alluq perkaitan bersifat maknawi, bersifat difikirkan di akal, tidak disebut. Rabitun, yang menghubungkan, yang mengikat di antara mahkum alaih juzuk pertama dan mahkum bih juzuk kedua. Dengan adanya nisbah, kalam kita tu jadi kalam. Kalau tidak, tak jadi kalam. Jadi layah sunu sukut. Senyap tak elok. Disebabkan ada nisbah yang seorang faham sesuatu apa yang nak dibagi tahu. Kalau kita fikir tengok nisbah ni, kan, dia satu makna yang khusus, yang tertentu, bukan Zaidun, bukan qiyam. Kalau kita fikir tengok Zaidun qa'imun, kita fikirkan di zihin. Kalau tak ada nisbah, mesti Zaidun dan qa'im tak ada hubungan. Jadi macam terpisah. Jadi macam kita sebut satu-satu. Zaidun, lepas tu kita berhenti lama, qa'imun. Kalau kita sebut dekat tu Zaidun qa'imun, memberi maksud Zaidun, kita tasawur di zihin syakhsun tu, dan memberi maksud qa'imun, berdiri. Ada satu lagi maksud sebenarnya. Kalau kita perasan, kalau kita tadqiq ataupun kita perhati secara halus, sebenarnya ada satu lagi maksud, iaitu sabitnya ataupun ternafinya qiyam daripada Zaidun. Seseorang yang sebut Zaidun qa'imun, dia bukan semata-mata sebut macam dia kira
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 tu tak ada nisbah tu. Tu murakkab adadi. 1, 2. Bukan kita nak maksudkan 2 tu sabit pada 1. Kan? Bukan kita nak maksudkan 1 tu bersifat dengan 2. Tak. Kita kira je lah. 1, 2, 3, 4. Sardun. Kira cepat-cepat. Tapi kalau sebut Zaidun qa'imun, kita ada maksud nisbah tu. Kita nak maksudkan Zaidun tengah berdiri. Kita nak maksudkan ada kaitan antara Zaid dan juga berdiri. Cuba beza tengok antara 1, 2 dan Zaidun qa'imun. 1, 2 tu 2 mufrad tu. 1 mufrad. 2 1 mufrad. Zaidun 1 mufrad. Qa'imun 1 mufrad. Tapi dari segi maksud, kita faham lain, tak sama. Kita tak kata pun kata 2 tu ada pada 1. Tak kata. Ataupun 1 tu diri 2, tak kata. Tapi bila kita sebut Zaidun qa'imun, memberi satu maksud bahawasanya kita nak kata, nak habaq, nak hukumkan bahawasanya Zaidun berdiri, ataupun Zaidun ada padanya sifat berdiri, ataupun Zaidun seseorang yang berdiri. Jadi nisbah tu dia seolah macam kaunu al-qiyami sabitan fi Zaidin, ataupun kaunu Zaidin qa'iman. Hal keadaan Zaid tu berdiri, ataupun hal keadaan qiyam itu sabit pada Zaid. Maksud itulah nisbah. Nisbah bagi maksud tu. Kalau tak ada maksud tu, maka tak ada kaitan, seolah macam kita sebut 1, 2. Kadang-kadang disebut nisbah ni dalam kitab nisbatun kalamiyatun. Kadang-kadang disebut nisbatun hukmiyatun. Kadang-kadang disebut nisbatun tammatun khabariyatun. Nisbatun tammatun khabariyatun. Sebab dia murakkab tam. Sebab tu tam tu. Sebab tu tam khabari, bukan tam insya'i. Jadi sebab tu ada tammatun khabariyatun. Kena faham nisbah ni. Sebab nanti kalau mengaji ilmu ma'ani, tajuk awal-awal lagi sebelum masuk maudhu' ilmu ma'ani yang 8 tu, ada bincang pasal isnad khabari dan isnad insya'i. Kat situ kaitan dengan nisbah yang kita bincangkan dekat sini. Jadi anda try untuk jelaskan dengan sejelas-jelasnya kan. Sebab susah juga nak huraikan pasal nisbah ni. Dalam kitab pun jadi pening sebab dia guna istilah yang berlainan. Kita jadi pening. Apa manatiqah khilaf pula. Dia berkhilaf kata juzuk bagi qadiyah ni adakah 3 ataupun 4. Tapi kat sini kita bincang, kita ambil pendapat yang kata 3. Sebab tadi anda sebut juzuk qadiyah wajib ada 3, bukan 4. Qadiyah juzuk qadiyah ada 3 tu pendapat Qudama, Ibnu Sina dan lain-lain. Mutaakhirun kata ada 4. Tapi kita tak bincang lain tu sebab susah sikit. Dia dalam. Saya takut ni. Takut tak apa faham, kena bagi settle faham qadiyah dulu dan dia punya taksim. Dan kadang-kadang nisbah tadi ni, juzuk ketiga tadi disebut. Bila disebut dengan perkataan tertentu menunjukkan kepada nisbah tadi. Dan perkataan yang disebut yang menunjukkan nisbah tadi ni, makna nisbah tadi dikenali sebagai rabitatun. Istilah manatiqah. Istilah manatiqah mereka sebut bahawasanya lafaz yang digunakan untuk menunjukkan makna nisbah tadi adalah lafaz yang kita kenali, kita diistilahkan dengan nama rabitatun. Min tasmiyati ad-dalli ala min tasmiyati ad-dalli ala al-madlul. Sebab terbalik. Macam ni. Min tasmiyati ad-dalli bil madlul. Min tasmiyati ad-dalli bil madlul. Menamakan akan dal sesuatu lafaz yang menunjukkan kepada makna nisbah dengan nisbah tu sendiri. Sebab nisbah tu nisbatun rabitatun. Nisbah yang menghubungkan. Jadi kita namakan lafaz yang menunjukkan makna nisbah yang menghubungkan dengan nama rabitatun.
Bawah mulut. Salah. Nisbah dalam kitab mantik kata ada dua. Zamaniyatun, ghairu zamaniyatin. Nisbah pula dah. Rabitah. Rabitatun apa? Lafzun dalun ala nisbatin rabitatin. Sekali lagi takrif bagi rabitah, lafzun dalun ala nisbatin rabitatin. Min tasmiyati ad-dalli bil madluli. Rabitah yang kita takrifkan dengan satu lafaz yang menunjukkan ia lafaz kepada nisbatun, juzuk ketiga yang kita bincangkan tadi. Yang rabitah yang menghubungkan di antara mahkum alaih dan mahkum bih ada dua kisim. Ada zamaniyatun, ada ghairu zamaniyatin. Rabitah yang zamaniyah tu rabitah yang ada makna zaman dekat situ. Jadi fi'il ada makna zaman. Kalimatun tadullu ala maknan fi nafsihi muqtarinin bi zamanin. Contoh macam kana. Rabitah zamaniyatun contoh macam kana. Dan juga wujida. Jadi kana dan wujida tu ada makna zaman, sebab tu dipanggil sebagai nisbah yang zamani. Nisbah lagi rabitah yang zamani. Kemudian rabitah yang ghairu zamani, contoh macam huwa. Contoh macam huwa. Huwa tu bukan fa'il, tak ada makna zaman dekat situ. Dia isim kan? Tapi tahqiq dia jadi huruf. Secara tahqiq. Tapi tak apalah, tak bincang sini. Huwa dhamiru faslin tu. Tak, huwa kat sini dia makna huruf. Tapi tak apalah, kita kata isim dulu. Dia tak ada makna zaman kat situ, jadi dia jadi ghairu zamani. Contoh qadiyah yang ada rabitah zamani macam kana Zaidun qa'iman. Jadi kana tu juzuk ketiga bagi qadiyah. Kana juzuk ketiga. Dia ada lafaz. Selalu tak ada lafaz. Zaidun juzuk pertama, qa'iman juzuk ketiga. Jadi kat sini nisbah yang kita kata maknawi tadi ni ditunjukkan oleh lafaz, iaitu kana. Contoh bagi rabitatun ghairu zamaniyatin macam Zaidun huwa qa'imun, dhamiru faslin. Zaidun huwa qa'imun. Huwa tu apa maksud? Maksud dia nisbah. Rabitatun baina Zaidin wa qa'imin. Jadi dekat kata musannif dekat sini, cuba tambah sikit. Sebelum wal juz'u al awwalu, sebelum tu selepas sebelum tu lah, sebelum wal juz'u al awwalu tambah sikit. Wal qadiyatu laha salasatu ajza'in.
Ajza' tu mamnu min as-sarf ke? Asya' tu mamnu min as-sarf kan? Apa dunia illah? Taknis. Taknis dengan ni. Taknis dengan apa, alif mamdud lah. Lepas tu kalau ajza', nanti nak tengok balik. Kalau mamnu min as-sarf jadi ajza'a lah. Kalau tak mau buah alif lam depan tu. Salah satu al-ajza'i, puas hati. Puas cerita. Puas apa? Senang cerita. Jadi al-qadiyatu laha salah satu al-ajza'i. Lepas tu baru sambung wal juz'u al-awwalu dan minal hamliyati yusamma mawdu'an wasani mahmulan. Lepas tu tambah lagi wasalisu apa? Nisbatan. Wasalisu nisbatan. Dekat syartiah tu pun wasani talian tambah belakang wasalisu nisbatan. Kata musannif dekat sini, juzuk awal daripada qadiyah hamliah dinamakan dengan maudhu'. Jadi mahkum alaih dalam qadiyah hamliah tu kita panggil maudhu'. Juzuk kedua daripada hamliah kita panggil mahmul. Kata Syekh Husam, dinamakan maudhu' tu tashbihan li asy-syai'i al-mahsusi allazi wudi'a li an yuhmala alaihi syai'un akhar. Tashbihan ni sebab penamaan. Apa sebab nama dia maudhu'? Tashbihan li syai'i al-mahsusi allazi wudi'a li an yuhmala alaihi syai'un akhar. Jadi maudhu' ni dengan makna letak sebenarnya. Wad'un dengan makna letak. Contoh kita letak meja atas lantai, tashbihan di syai'in mahsusin. Jadi meja ni sesuatu yang mahsus, sesuatu yang boleh kita tanggap dengan kita punya deria, kita tengok. Kita letak meja, kita wada' meja atas lantai. Untuk li'an yuhmala, untuk ditanggung ataupun di apa kalau bukan tanggung, diletakkan boleh juga. Diletakkan ke atas dia ataupun ditanggungkan di atasnya dengan sesuatu yang lain. Contoh macam meja diletakkan di atas lantai untuk ataupun supaya meja tu boleh menanggung apa? Menanggung buku kita. Jadi buku tu mahmulun, diletakkan ataupun ditanggungkan ni dia di atas meja. Meja tu menanggung buku. Jadi tujuan meja diletakkan adalah untuk menahan ataupun menanggung buku ataupun untuk supaya diletakkan buku di atas dia. Tapi yang dalam mantik ni qadiyah bukan meja kan, bukan sesuatu yang mahsus. Dia sesuatu yang maknawi.
makna tu di maudhu'kan di zihin kita. Dengan maksud makna tu diistihdarkan di zihin. Jadi wad'un yang mahsus tadi adalah kita kata letak. Kalau untuk makna tu kita tak kata letak, kita kata istihdar, hadirkan. Hadirkan makna di zihin supaya makna yang lain boleh dihamalkan ataupun dikhabarkan ataupun disabitkan kepada dia. Tasbih dengan meja yang buku tu ditanggung ke atas meja tersebut. Jadi makna di zihin diistihdarkan, dihadirkan di zihin untuk dihukumkan dengan makna yang lain. Tasbih dari sudut itulah, dari sudut wada'. Walaupun wada' tu dengan maksud istihdar ketika kita istihdar makna di zihin, dan wada' dengan maksud letak bila kita kata kita letakkan meja ni di alam mahsus kita ni. Jadi itu sebab penamaan maudhu' dengan maudhu'. Sebab tu dikatakan maudhu' ni mahkumun alaih. Dihukumkan sesuatu yang lain, ditanggung sesuatu yang lain kepada dia. Sesuatu yang lain tu mahmul lah kan. Jadi dinamakan mahmul, yusamma mahmulan. Li'annahu yuhmalu ala al-mawdu'i. Dinamakan mahmul dengan mahmul disebabkan bahwasanya mahmul tersebut dihamalkan ataupun dihukumkan ataupun disabitkan ataupun dinafi pada sesuatu yang lain, iaitu maudhu'. Jadi mahmul di zihin adalah makna, mahmul di alam kharij mahsus adalah buku yang diletakkan atas meja. Meja tu jadi maudhu' di alam kharij. Meja jadi maudhu' di alam kharij, makna jadi maudhu' di alam zihin. Tasbih dari sudut tu. Kemudian tengok dekat bawah tu yang tali dan juga muqaddam. Kenapa nama muqaddam? Yusamma muqaddaman li'annahu quddima. Li'annahu quddima fil qadiyati. Dinamakan muqaddam sebab juzuk awal yang muqaddam tu didahulukan dalam qadiyah. Maksudnya dia jadi mahkumun alaih. Walaupun pada sebut fi zikri mutaakhiran. Kadang-kadang ni duduk selepas. In kanati syamsu tali'atan fan naharu mawjudun. Tu ikut tertib sebenar dalam qadiyah. Jadi in kanati syamsu tali'atan, juzuk pertama tu yang tu muqaddam. Fan naharu mawjudun, yang tu tali. Kadang-kadang terkalih. Tapi secara qadiyah, secara makna macam yang asal. In kana an-naharu mawjudan fasyamsu tali'atun. Syamsu tali'atun tetap jadi muqaddam kat sini kan.
Iyalah. Dan nahar maujud jadi tali walaupun ditakdimkan fi az-zikri. Jadi iktibar pada makna, bukan pada lafaz, bukan pada zikr, bukan pada sebut. Pada makna mahkum alaih dan juga mahkum bih. Yang dihukumkan sesuatu ke atas dia, maka jadi yang awal. Yang dihukumkan dia ke atas sesuatu yang lain jadi tali. Dan juga sama macam dekat hamliah tu, mahkum alaih yang dihadirkan dulu di zihin untuk dihukum dengan sesuatu yang lain ke atas dia, jadi maudhu'un walaupun ditakhirkan dari sudut zikri sebut. Dan juga kalau mahmul tu yang kemudian pada makna walaupun pada zikri, pada sebutan tu diawalkan. Macam qama zaidun indi dirhamun, samalah tu. Dirhamun tu jadi maudhu', indi tu jadi mahmul. Tali pula dinamakan tali. Yusamma bitali li'annahu min at-tuluwi. Min at-tuluwi dia punya masdar. Li'annahu min at-tuluwi wa huwa bimakna at-taba'i. Jadi tali itu isim fa'il daripada tuluwi, masdar yang bermaksud at-taba'i, ikut. Disebabkan tali tu tabi', ikut. Dia tu mahkum alaih ataupun dia tu lagi tepat kita kata lazim. Muqaddam tu malzum. Muqaddam malzum, tali tu lazim. Ni dalam syartiyah muttasilah. Kalau munfasilah tak ada lazim malzum. Ada soalan? Soalan ada tak? Mahmul. Ini sebab nama ke? Yusamma bi mahmulin li'annahu humila ala al-mawdu'i. Yusamma bil mahmuli li'annahu humila ala al-mawdu'i. Yusamma bil mahmuli li'annahu humila ala al-mawdu'i. Dinamakan dengan mahmul sebab dia tu dihamalkan ataupun dihukumkan dengan sabit ataupun nafi kepada maudhu'. Dapat lagi? Dapat. Ni apa Syekh Huzaifah? Yang mahkum bin mahkum alaih itu daripada kalam mantik tu siapa? Mantik, istilah mantik. Sebenarnya habis mahkum bin mahkum alaih dengan mahmul dengan untuk kira kita boleh samakan antara dua. Saya kita boleh kata Mahkum alaih, mahkum bih itu umum lah, umum. Maksudnya boleh mahkum alaih tu boleh jadi maudhu', boleh jadi muqaddam. Kan mahkum bih tu boleh jadi mahmul, boleh jadi tali. Dia umum lah, umum. Dia umum. Hanya khusus. Dalam hamliah dia bagi nama lain. Dalam syartiyah muttasilah dan munfasilah nama lain. yang nisbah yang rabitah zamaniyah dengan ghairi zamaniyah tu, dia tu adalah nisbah lafziah tu.
Ni Yang Rabitah. kadang-kadang dia boleh jadi lafziah. Dia tak sebutlah nisbah. Dia tak sebut nisbah lafziah, sebut lafzun dalun ala. Maknanya kana tu adalah lafzun lah. Sebut kana ataupun tulis kana, yang kita tulis dan kita sebut tu lah ni rabitatun. Tak tahulah boleh sebut nisbah lafziah ke tak boleh kot, sebab dalam mantik tak pernah jumpa apalah. Jumpa apa dia sebut nisbatun lafziyatun. Dia sebut lafzun dalun ala nisbatin, ala makna nisbatin. Halah. Kalau tak ada rabitah, lafaz menunjukkan kepada makna nisbah yang kita fikirkan di zihin, setengah manatiqah kata apa harakat i'rab tu yang menunjukkan. Harakat i'rab menunjukkan kepada makna nisbah tu. Jadi kalau harakat lafzun juga lah. Sebab harakat tu lafzun. Setengah kata gitulah. Jadi kalau qama zaidun, harakat dhammah tu menunjukkan kepada nisbah ataupun kaitan fa'iliyah di antara ni zaidun dan juga qama. Jadi makna fa'iliyah tu seolah jadi nisbah. Macam tu. Setengah manatiqah kata macam tu. Mesti kena ada yang ni kan. Maksudnya ada tanda ke? Tak mesti. Tapi wajib juzuk qadiyah tu ada 3. Satu lagi nisbah tu selalunya kat zihin je lah kita hadirkan di zihin, kita faham maksud tu, wajib faham. Kalau tak jadi qadiyah, tak jadi kalam. Kurang-kurang qadiyah wajib ada 3 juzuk. 2 tak boleh, tak jadi. Cara lafaz boleh lah kan. Kalam tu apa? Aqallu ma yata'allafu minhu al-kalam. Isim dan isim, fa'il dan fa'il. 2 je lah, bukan 3 kan. 2 kan. Ada lagi tak? Yang sebuah rabitah aja kan. Maksud dia kan di dalam aku dengan kalam. Nanti nampak Alhamdulillah mungkin kita nampak kan. Kalau syauqah yang mutasilah kita nampak. Kalau mufasilah tu kan berbeza antara 2 ayat. Maksudnya dia tak bergabung kan. Maksudnya makum bin kalam kan berbeza. Mufasilah. Macam ni dia. Maksudnya sebuah rabitah tu jadi ada tugas dekat syauqah mutasilah. Tugas dia robek tu Mutasilah tu kita nampak lah. Sebab dia dua sama benda makum bin kalam tu dia hubung kait. Kalau mufasilah ni dia kait tu kaitan tanafi lah. Kaitan tanafi. Dia kait antara 2 makna. Bukan dengan maksud di kharij. Dia berlawanan. Nisbah rabitah tu dengan maksud dia hubungkan 2 makna di zihin. Tak kira lah hubungan tu hubungan menafikan pada mufasilah ataupun hubungan ittisal apa sebab akibat ataupun syarat masyrut dalam mutasilah, ataupun hubungan sabit sesuatu pada sesuatu pada apa hamliah. Jadi tanafi ni bukan tengok kat kharij. Rabitah tu rabitah antara 2 makna di zihin dengan rabitah tertentu. Rabitah tanafi ataupun rabitah ittisal ataupun rabitah hamlun ataupun isbatun. Lagi soalan sebelum masuk ni. Kata musannif nak bincangkan selepas ni taksim yang kedua, seperti yang kita tulis dekat board. Tengok dekat board tu dulu.
Yang ni taksim qadiyah dengan melihat kepada zat ataupun hakikat qadiyah. Dan kita dah bincang secara detail habis tafsil. Taksim 3 ni, sebelum ni Ana tak beritahu taksim 3 ni musannif datangkan dalam kitab beliau tabi'an li Asy-Syaikh Ar-Raisi fi al-isyarat wa tanbihat. Taksim qadiyah direct kepada 3. Kita tengok dalam kitab-kitab lain kita jumpa taksim qadiyah kepada hamliyatun, syartiyatun. 2 aja sunai. Kemudian syartiyatun jadi muttasilatun, munfasilatun. Kitab mantik lain. Tapi taksim kat sini ni 3 terus. Sebab musannif ikut taksim Syekhul Rais dalam kitab isyarat. Isyarat tu kitab mantik dan juga falsafah. Tengok taksim kedua tu. Taqsimu al-qadiyati bihasabi al-aradi ay an-nisbati. Taksim qadiyah dengan melihat kepada arad, iaitu sesuatu yang mendatangi hakikat, bukan hakikat. Qadiyah. Taksim dengan melihat, taksim qadiyah dengan melihat sifat bil qadiyah. Arad tu sifatlah, sifat bil qadiyah. Bukan melihat kepada hakikat. Secara hakikat, secara zati terbahagi kepada 3 ataupun 2. Secara sifat, dan sifat kat sini adalah nisbah. Jadi taksim qadiyah dengan melihat kepada nisbah. Nisbah kita bincang tadi. Nisbah rabitah tadi ni. Nisbatun tammatun khabariyatun. Melihat kepada nisbah tu sama ada nisbah tu kita sabitkan ataupun kita nafikan. Kami hasabi an-nisbati isbatan atau nafian. Tengok dari sudut nisbah tu kita nafi ataupun kita sabitkan. Ataupun boleh kata juga dengan melihat kepada hukuman ke atas nisbah. Kalau kita hukum dengan sabitkan nisbah tersebut, maka jadi satu kisim iaitu mujabah. Dan kalau kita kata qadiyah itu dia punya nisbah, kita hukumkan dengan nafi, tak ada nisbah, kita nafikan nisbah, maka qadiyah tersebut kita kata qadiyatun salibatun. Mujabatun ataupun mujibatun, boleh dua-dua. Kalau mujabatun tu isnad hakiki, mujibatun isnad majazi. Mujabatun dengan maksud mutakalim sabitkan hukuman bila mutakalim sebut satu qadiyah. Jadi qadiyah tu disabitkan lah. Sebab tu mujabatun. Mutakalim yang sabitkan, sebab mutakalim yang hukum, bukan qadiyah tu sendiri yang hukum. Yang bercakap tu, yang menghukumkan tu mutakalim. Jadi mujabatun. Mujibatun isnad majazi. Dengan maksud yang menghukum kat sini kita isnadkan kepada qadiyah tu sendiri. Qadiyah tu yang menghukum. Mujibatun. Qadiyah tu yang mewajibkan ataupun mensabitkan ataupun menafikan sesuatu kepada sesuatu yang lain ataupun daripada sesuatu yang lain. Tapi kalau guna hakiki lagi senang lah kan, mujabatun. Sebab ada yang hakiki tak payah guna majazi kan. Mujabatun. Mujabatun daripada perkataan ijab, ijabun. Isim maf'ul kan, daripada ijabun. Aujaba yujibu ijaban. Masdar ijaban. Dengan maksud isbatan. Hukum dengan sabit. Sabit apa? Sabit nisbah.
sesuatu kepada sesuatu yang lain. Jadi yang itulah sebab penamaan dia. Nama mujabah sebab itulah, sebab dia daripada ijab. Ijab tu dengan maksud isbat. Salibatun daripada salbun. Kalau kat sini jadi isnad majazi lah, no? Patut maslubatun lah. Tapi tak apalah. Kan dalam kitab-kitab kita jumpa kan. La musyahata fi al-istilah kan. Tidak ada jidal. Musyahat tu maksud jidal atau munaqasyah. Tak payah duk bincang-bincang ataupun tak payah duk jidal. Duk pi debatkan pula pada istilah. Sebab ikut suka ahli fan tertentu untuk istilahkan, untuk namakan sesuatu yang dibincangkan dalam fan tersebut dengan nama tertentu yang mereka pilih. Tugas kita adalah tahu maksud sebenar mereka. Jangan duk masukkan dengan maksud tertentu yang kita faham sebelum tu. Sekali jadi tak faham. Jadi silap faham. Jadi daripada salbun, salibatun daripada salbun. Sebab dekat situ ada salbun dengan mana nafyun. Salbun ai nafyun. Sebab ada nafi kat situ ataupun ada nafi ataupun salab bagi isbat. Nafikan isbat. Nafikan sabit sesuatu daripada sesuatu yang lain. Jadi nama salibatun sebab tu. Taqsim qadiyah kepada mujabah dan salibah. Qadiyah kat situ al-qadiyatu mutlaqan. Dengan maksud masuk dalam tu qadiyah yang hamliah dan juga qadiyah yang syartiyah. Jadi qadiyah hamliah ada mujabah, ada salibah. Qadiyah syartiyah pun ada mujabah, ada salibah. Dan bila kita sebut isbat dan nafi kat sini ataupun ijab dan salab dekat sini dengan maksud isbat dan nafi ke atas nisbah. Jadi maksudnya yang disabitkan yang kita katakan ada ataupun kita katakan tak ada kat sini adalah nisbah. Bukan maudhu', bukan mahmul. Tapi nisbah tu sendiri. Yang kita nafikan adalah nisbah. Bukan maudhu', bukan mahmul. Juzuk ketiga tu. Jadi kalau kita sebut Zaidun qa'imun, yang tu kita sabitkan hubungan kewujudan sesuatu kepada sesuatu yang lain. Bukan kita nafikan berdiri sendiri. Kita nafikan bahawasanya Zaid itu berdiri. Bahawa Zaid berdiri itu nisbah yang kita nafikan. Zaid ada, berdiri pun ada. Berdiri kalau tak ada pada Zaid, ada pada orang lain. Jadi kita tak kata tak ada berdiri. Kita kata bahawasanya Zaid tak berdiri. Ketiadaan bahawasa Zaid tak berdiri. Kita nafi nisbah, bukan nafi mahmul ataupun bukan nafi Zaid tersendiri. Zaid ada. Zaid duduk. Zaid tu ada, memang ada. Begitu juga dalam qadiyah syartiyah muttasilah kita sebut, kalau kita sebut inka nati syamsu tali'atan fannaharu mawjudun, kita nafikan dekat situ apa? Nisbah. Bukan nafi, kan ni sabit. Kita sabitkan dekat situ nisbah ittisal ataupun bahawasanya sesuatu jadi syarat kepada sesuatu yang lain ataupun bahawasanya berhubungnya dua perkara. Kita sabitkan ittisal tu. Kita sabitkan adanya hubungan bersambung di antara dua perkara di waqi'. Kan bila kita tengok dekat waqi', syarat bagi wujudnya siang adalah munculnya matahari. Jadi kita pun bila kita sebut, kita sabitkan hubungan. Kita bukan kita kata adanya matahari muncul.
Dan kita tak kata pun bahawasanya kita tak sabitkan pun siang muncul. Tak. Kita sabitkan ataupun kita nafikan hubungan lazim malzum ataupun sebab akibat ataupun syarat masyrut di antara dua perkara. Yang kita nafikan dan sabitkan adalah nisbah tu sendiri. Hukuman tu tertimpa ke atas nisbah, bukan ke atas juzuk awal, bukan ke atas juzuk kedua. Bila kita sebut laisa in kanati syamsu tali'atan fan naharu mawjudun, yang kita nafi dekat sini bahawasanya adanya hubungan, bersambungan, berhubungan sebab akibat, berlaziman di antara siang muncul dan juga matahari muncul. Kita sabit dan nafi tu ittisal tu sendiri. Dalam qadiyah syartiyah mufassilah, yang kita sabitkan dan nafikan adalah nisbah infisal ataupun nisbah tamanu', nisbah tanafi di antara dua qadiyah. Kita kata adanya nisbah bila kita isbat. Kita kata adanya, kita sabitkan nisbah tanafi, adanya hubungan saling berlawanan di antara satu nombor itu fardun dan satu nombor itu zaujun. Sebab satu nombor tu tak boleh dalam masa yang sama dia tu zaujun dan dalam masa yang sama dia tu fardun. Jadi kita sebutlah, kita kata al-adadu imma fardun wa imma zaujun. Apa tujuan kita sebut? Kita nak hukumkan bahawasanya dua qadiyah tu berlawanan. Yang tu maksud kita bila kita sebut macam tu. Jadi kalau kita sebut contoh lain macam laisa imma al-adadu zaujun, laisa imma al-adadu zaujun au isnani. Laisa al-adadu imma zaujun au isnani. Laisa kan, laisa tu adat salab. Apa fungsi, apa maksud? Maksud dia nak nafikan adanya hubungan tanafi di antara dua qadiyah, iaitu al-adadu zaujun wal adadu isnani. Jadi kita nak kata apa bila kita sebut macam tu? Kita nak habaq apa? Kita nak habaq bahawasanya satu nombor itu dua dan satu nombor itu zaujun, genap, tak ada hubungan berlawanan pun kat situ kita kata. Dengan maksud kedua-dua tu boleh bersekali. Yang tu kita nak habaq bila kita guna imma tu ada tu al-infisal. Dalam nahwu ada tu al-infisal. Nampak setiap yang kita cakap yang kalam tam khabari, dia mesti ada hukum ataupun mesti ada nisbah hukum. Wajib ada tujuan kita cakap tu, bukan sekadar kita sebut secara sardun, sebut secara teratur tanpa ada kaitan. Sama ada kita nak cakap, nak habaq ternafinya sesuatu daripada sesuatu, ataupun kita nak habaq bersambung sesuatu kepada sesuatu, ataupun kita nak habaq ada sesuatu pada sesuatu. Ada satu sifat pada satu sifat dalam khabari, dalam hamliah. Habis sini. Habis yang taksim kedua. Ada soalan? Maksudnya kalau yang qadiyah hamliah tadi memang dia sabit lah, tak ada tanafi lah. Antara dua sebab dibawa hukum pada satu hukum, kira memang sabit ada punya isbah. Tak ada tanafi macam syartiyah mufassilah. Syartiyah mufassilah kan kita nafi je. Kita ada sabit macam syartiyah mufassilah. Kira hamliah memang nak tak nak, memang dia ittisal lah, sebab dia buat satu hukum baru tu. Lepas tu yang saya macam tercampur ke tu? Yang tercampur. Bimalah diri ni.
Kena beri aku. Dia jadi macam penat kan malam kita buat. Sebab peralihan cuaca kot. Nisbah ada 3. Lepas tu setiap satu tu ada isbat dan nafi. Nisbah ada nisbah al-hamlu. Al-hamlu tu al-isbatu. Kemudian al-isbatu tu ada isbat, ada nafi. Hamal apa? Isbat apa? Isbatu amrin li amrin. Berdiri ada pada Zaid. Kan? Dalam hamliah mujabah. Berdiri tak ada pada Zaid, kita maksud kat situ kita nafikan nisbah wujud sesuatu pada sesuatu. Kita nafi wujudnya qiyam pada Zaid. Nampak? Jadi hamlun ada isbat, ada nafi. Lepas tu ittisal ada isbat, ada nafi. Nak sabitkan adanya ittisal, nak nafikan adanya ittisal. Yang tadi hamlun ni makna isbat jugalah. Makna dia isbat juga. Nak isbatkan sabitnya, nak isbatkan isbatnya sesuatu pada sesuatu. Ataupun nak nafi isbatnya sesuatu pada sesuatu. Qiyam dan Zaidin tadi. Infisal ada 2 juga, isbat nafi. Nak isbatkan ada infisal ataupun tanafi di antara 2 perkara, ataupun nak nafikan adanya infisal di antara 2 perkara. Yang itulah maksud dia. Jadi kat sini ni nisbah bagi 3 ni, jadi ada 3 qadiyah. Qadiyah hamliah sebab ada nisbah hamal. Qadiyah syartiyah mutasilah sebab ada nisbah ittisal dan luzum. Qadiyah munfasilah sebab ada nisbah infisal ataupun tanafi ataupun tamanu'. Kemudian tengok dekat mujabah salibah, jadi 2 bahagian. Hamliah ada ni, mujabah ada salibah. Ittisal ada mujabah, ada salibah. Infisal ada mujabah, ada salibah. Boleh ubahlah kalau isbat tu ijab, nafi tu salbun. Sama maksud. Betul tak? Faham ke? Jadi kalau pandang dari segi hukum, kita dah faham macam tu je. Halah. Nisbah ni ada sebelum hukum. Ni nisbah ni sebelum kita zon ataupun yakin, maksudnya ilmu tasdiqi ada hukum. Dah ada dah nisbah ni, kita dah fikirkan. Waktu keadaan kita syak, kita belum hukum, nisbah ni dah kita fikirkan, kita dah hadirkan di zihin walaupun tanpa ada isbat ataupun nafi. Sebab waktu ketika syak, kita duduk tengah-tengah antara isbat dan nafi. Waktu tu kita tak tahu dah nisbah ni, 3 ni, sama ada hamal ataupun ittisal ataupun infisal. Bila kita tasdik, ilmu tasdiqi, baru ada isbat ataupun nafi ataupun mujabah dan salibah.
tengok dekat taksim yang ketiga. Ataupun nak baca musannif dulu kah? Baca kata musannif dulu. Qala wal qadiyatu imma mujabatun ka qaulina Zaidun katibun wa imma salibatun ka qaulina Zaidun laisa bikatibin. Jadi kata musannif dekat sini yang kita bacakan tadi, tujuan musannif kata tu untuk mentaksimkan qadiyah kepada mujabah dan salibah, iaitu taksim bil aradi dengan melihat kepada nisbah dan juga hukum ke atas nisbah. Jadi adapun qadiyah itu sama ada mujabatun khabar. Mujabatun khabar kan. Imma tu harfu tafsilin wa taksimin, huruf untuk beri maksud taksim dan juga tafsil. Nak tafsilkan, perincikan qadiyah tu kepada mujabah dan salibah. Yang demikian itu adalah seperti perkataan kita Zaidun katibun untuk mujabah, dan sama ada salibatun. Demikian itu seperti perkataan kita Zaidun laisa bikatibin. Laisa tu ada tu as-salbi. Ada tu as-salbi, satu perkataan, satu lafaz yang menunjukkan salab. Nafi nisbah. Tadi ana rasa silap sikit yang ana sebut kata ilmu tasdiqi tadi. Sebab kalau sebut Zaidun laisa bikatibin, yang tu dah ada makna nafi nisbah, tapi kita tak tasdik lagi. Kalau kita tasdik, baru kita baru apa? Baru kita hukum. Jadi sebelum hukum pun dah ada ni isbat nafi mujabah salibah. Sebelum kita hukum. Sebab laisa tu perkataan menunjukkan tidak bagi nisbah. Jadi senang faham yang mujabah tu yang tak ada adat salab, iaitu laisa. Salibah yang ada adat salab, laisa. Setengah sebut taksim yang kedua ni taksim dengan melihat ada adat salab ataupun tidak. Kalau ada adat salab jadi salibah, kalau tak ada jadi mujabah. Tengok dekat buat taksim yang ketiga. Taksimul qadiyati bihasabi al-aradi ay al-mawdu'i. Taksim qadiyah dengan melihat kepada arad ataupun sifat bil qadiyah, bukan melihat kepada hakikat. Ni taksim salis lah ni, taksim ketiga. Dengan melihat kepada sifat iaitu mawdu'. Jadi mawdu' tu adalah juzuk awal bagi hamliah. Tapi sebenarnya syartiyah pun ada taksim ni. Jadi kena sebut mahkumun alaih lah, sebab nak bagi masuk sekali syartiyah. Muqaddam tali pun ada ni, ada taksim yang ni yang akan kita bincangkan ni. Jadi bihasabi al-aradi ay al-juz'i al-awwali, juzuk awal daripada qadiyah. Dengan melihat juzuk pertama kepada qadiyah. Jadi taksim kita ni taksim dengan melihat ciri itulah, ciri juzuk awal. Tengok dekat juzuk awal. Jadi bila tengok dekat juzuk awal bila qadiyah tu kita bahagi kepada
Pertama, kulli dan juz'i. Kita bahagi kepada kulliyun maudu'uhu dan juga juz'iyun maudu'uhu. Jadi qadiyah ada yang maudhu' dia tu kulli, ada yang maudhu' dia tu juz'i. Kulli apa? Ma yuqsadu bi juz'in minhu dilalatan ala juz'i maknahu. Juz'i ma la yuqsadu ataupun ma la yuradu bil juz'i minhu dilalatun ala juz'i maknahu. Senang cerita, juz'i tu makna tu satu je. Makna mufrad. Bukan lafaz mufrad, makna mufrad. Masuk sekali dengan murakkab idhafi yang alaman. Jadi sebab makna dia satu je, makna mufrad. Yang kuli makna dia tu apa? Makna dia murakkab. Contoh Zaidun qa'imun. Kemudian murakkab idhafi contoh yang wasfan bukan alaman. Rami al-hijarati wasfan. Tak merujuk kepada alam tertentu tapi merujuk kepada sifat seseorang. Jadi kalau maudhu' kulli, bawah tu ada taksim lagi. Kalau maudhu' dia tu juz'i, maksudnya seseorang, syakhsun, dan kulliyun, syakhsiyun, muayyanun, maka jadi qadiyah tu jadi qadiyah al-makhsusah. Ataupun setengah kitab kata asy-syakhsiyah. Al-makhsusah tu ataupun asy-syakhsiyah tu. Jadi nama makhsusah tu kita nampak lah kan. Li'annahu makhsusun li syakhsin wahid. Dan nama syakhsiyah tu sebab li'anna mawdu'ahu syakhsun muayyanun. Contoh macam Zaidun qa'imun. Zaidun tu mawdu'. Tengok dekat mawdu', Zaidun tu dia tu syakhsun, alamun, dia tu makna juz'i. Zaidun alaman. Bukan Zaidun masdaran. Zaidun masdaran pun ada kan. Masdar bagi zada. Ziyadatan wa zaidan. Ziyadatan masdar juga, zaidan pun masdar juga bagi zada. Jadi Zaidun kat sini Zaidun alaman. Kalau tidak tak jadi. Zaidun qa'imun. Jadi Zaidun qa'imun satu qadiyah hamliah yang maudhu' dia tu kita tengok syakhsun, makna juz'i. Jadi nama dia makhsusatun. Kemudian kalau maudhu' dia tu makna kulli, iaitu makna-makna murakkab, terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama al-maqsudu huwa al-mafhumu. Al-maqsudu huwa al-mafhumu la al-afradu. Yang dimaksudkan dengan hukum. Al-maqsudu bil hukmi huwa al-mafhumu la al-afradu. Yang dikehendaki, yang nak dihukumkan, yang dimaksudkan dengan hukuman, dengan mahmul, adalah diri mafhum di akal, bukan diri afrad. Dia jadi at-tabi'iyah. Dalam kitab tak ada, tapi yang nak bubuh juga sebab dalam kitab lain ada. Kan? Tabi'iyah dalam Nisaruji tak ada. Tak ada kan? Tak ada. Saya kita hurai lanjut topiknya. Kita tengok dekat afrad tu dulu. Yang sebelah lagi. Al-maqsudu huwa al-afradu. Al-maqsudu bil hukmi huwa al-afradu. Yang dimaksudkan dengan hukuman. Yang kita nak hukum tu, kita nak hukum ke atas afrad, bukan ke atas mafhum. Mafhum di zihin, afrad di kharij. Yang kita nak kata bersifat dengan sifat tertentu, qiyam tu adalah Zaidun di, bukan Zaidun lah kan kat kuli ni, kullu tullabin, kullu at-tullabi. Apa? Qa'imatun. Qa'imatun. Qa'imuna.
kita nak hukumkan ke atas mafhum tulab di zihin ke? Tak. Kita nak hukumkan ke atas afrad di kharij. Kita nak habaq kata Zaidun, Bakrun, Amrun, semua pelajar dalam satu kelas tu, ke semua tu berdiri. Kalau hukuman ke atas mafhum, kita nak kata mafhum tulab di zihin tu apa sifat dia? Yang tu hukuman ke atas mafhum. Kalau hukuman ke atas afrad, kita nak hukumkan ke atas sesuatu yang ada di kharij, yang kita sebut secara ringkas dengan mafhum tertentu. Takkan nak sebut Zaidun, Amrun, Bakrun sampai semua sekali qaimun. Jenuh sebut lah. Kalau ada 100, sebut 100. Tak boleh sebut. Jadi sebut dengan satu mafhum tertentu, tapi hukuman sebenar bukan ke atas mafhum tu, ke atas afrad di kharij. Jadi kalau yang dimaksudkan dengan hukuman tu adalah afrad, maka bahagi kepada dua kan? Apa satu? Yang pertama apa? Kamiyatul afradi la tubayyan fiha. Kuantiti lah kamiyatun. Nak lagi tepat buat macam ni lah. Kamiyatul afradi kullan au ba'dan la tubayyan. Kullan au ba'dan, sama ada setiap, semua ataupun sebahagian, tidak dijelaskan, tidak disorehkan, tidak disebut dalam qadiyah tu. Ataupun tak juga difikirkan di akal. Tak dimaksudkan, dijelaskan di akal juga. Tidak dijelaskan sama ada di akal ataupun di dalam sebutan. Kamiyah tu kuantiti sama ada sebahagian ataupun semua. Jadi kuantiti kat sini bukan dengan maksud 1, 2, 3 tak. Dengan maksud semua ataupun sebahagian. Kuantiti dari sudut bihasabi al-ihatah, merangkumi. Adakah merangkumi semua ataupun sebahagian? Jadi kalau satu qadiyah tu kita maksudkan dengan hukuman tu adalah afrad, kemudian kalau yang dimaksudkan dengan hukuman tu afrad tu kita bagi tahu ke semua sekali ataupun sebahagian, maka jadi tak tulis situ mahsuratun ataupun musawwaratun. Tak tulis situ kan? Tulislah musawwaratun ataupun mahsuratun. Musawwaratun, mahsuratun tu yang terbahagi kepada dua mengikut kepada sur ataupun kepada kamiyatul afrad. Kalau kamiyatul afrad tu kullun, semua, setiap, maka jadi qadiyatun kulliyatun. Kalau afrad tu sebahagian pada kamiyah, maka jadi juz'iyatun. Jadi juz'iyatun dan kulliyatun adalah qisim bagi mahsuratun ataupun musawwaratun. Nama musawwaratun tu tasbihan li as-suri alladhi yuhitu al-balada. Tasbihan li suri ni sebab penamaan musawwaratun. Tasbihan li suri alladhi yuhitu al-balada. Di kedai dua ada balado no. Kedai dua. Tasbih dengan sur ni kubu. Ni apa? Benteng, kubu. Benteng yang merangkumi, yang meliputi, yang mengepung al-balada, satu negeri. Jadi qadiyah musawarah, qadiyah yang ada kepungan. Sama ada kepung tu kepung kesemua ataupun kepung sebahagian. Apa yang dikepung? Afrad. Nama mahsurah sebab hasr lah kan, hasrun. Hasrun tu
hadkan ataupun kepung jugalah. Dihadkan kepada sebahagian tertentu ataupun dihadkan kepada kesemua sekali. Mahsur, adatu al-hasri, adat menunjukkan kepada had, menghadkan sesuatu. Innama, adatu hasri. Nama kuli juz'i itu jelas lah kan, sebab kat situ ada kepung semua. Tu yang kullun tu, nisbah kepada kullun. Jadi kalau juz'iyatun tu nisbah kepada juz'un, sebab kepung tu kepung sebahagian afrad. Contoh bagi kepung kesemua macam kullu at-tullabi qa'imuna. Contoh bagi kepung sebahagian qadiyah juz'iyah, contoh macam ba'du at-tullabi qa'imun ataupun qa'imuna. Qa'imun boleh sebab ba'dun secara lafzi. Secara maknawi qa'imuna. Kalau lebih daripada dua. Jadi kalau hukum ke atas afrad, kita guna makna tu sebagai perantara saja. Sebab nak sebut banyak-banyak tu jenuh. Ada 100 kena sebut 100 tak. Kita sebut satu makna yang memberi maksud ke semua afrad. Kita nak hukumkan tu ke atas apa? Kita nak kata sifat berdiri tu ke atas apa? Ke atas afrad. Bukan ke atas makna. Makna mana boleh berdiri? Boleh makna berdiri. Makna tak ada kaki. Makna kullu tulak di zihin kita tak ada kaki, tak boleh berdiri. Jadi qaimun tu hukuman ke atas afrad bagi makna, bukan makna tu sendiri. Kita nak maksudkan Zaidun, Bakrun, Amrun sendiri, bukan kita maksudkan makna kullu tulab yang ada di zihin. Jadi tengok dekat dia punya satu lagi tu, yang al-maqsudu bil hukmi al-mafhumu la al-afradu. Hukuman mahmul tu ke atas mafhum, bukan ke atas afrad. Contoh macam kita sebut, kita katakan, kita kata apa? Kita kata al-insanu nau'un. Kita nak habaq apa tu? Kita nak habaq sifat nau'un ada pada mafhum insan di akal. Bukan kita nak habaq Zaidun, Bakrun, Amrun di kharij yang mana kesemua tu afrad bagi insan adalah nau'un. Tak. Nau'un tu dia sifat bagi makna, bukan sifat bagi afrad insan di kharij. Zaidun bukan nau'un. Tak boleh kita kata Zaidun ni bersifat dengan nau'un. Tak boleh kata, sebab memang bukan sifat bagi dia pun. Nau'un tu sifat bagi makna di zihin. Bila mana makna tu, bila mana satu makna di zihin tu kulli, maksudnya ada banyak afrad, boleh ada banyak afrad, dan merujuk kepada tamamu al-haqiqah. Jadi makna yang bersifat sedemikian kita kata dia tu nau'un. Jadi hukuman ke atas makna insan, bukan ke atas afrad bagi makna insan. Kita tak mau kata pun kata Zaidun tu nau'un tak. Zaidun di kharij nau'un tak, tak boleh kata. Qadiyah yang ada hukuman ke atas makna kulli dipanggil sebagai qadiyatun tabi'iyatun. Musannif tak masukkan dalam kitab sebab, dan juga kitab-kitab lain banyak yang tak ada qadiyatun tabi'atun, setengah ada lah. Sebab qadiyah tabi'iyah ni tak digunakan dalam ulum. Dalam kebanyakan ilmu tak, kita tak guna qadiyah tabi'iyah. Tak guna, sebab tu yang tak masukkan dalam kitab-kitab mantiq, liqillati al-isti'mali fi al-ulum. Dan juga taksim macam ni, taksim yang tak sebut qadiyah tabi'iyah ni adalah taksim Ibn Sina juga dalam kitab beliau. Jadi musannif ikut Ibn Sina juga dalam taksim ini. Habis ada soalan? Kalau selesai ni kita bincang hari ni.
Baca dulu musannif kata apa, lepas tu kita ni kita tamatkan. Contoh banyak opinion. Al-insanu naw'un. Al-insanu kulliyun, al-insanu juz'a. Apa lagi? Hazal makna juz'iyun. Kesemua mafhum, kesemua apa? Qadiyah yang ada mafhum dihukum pada dia jadi qadiyah tabi'iyah. Mahmul mesti makul sani. Mahmul mesti makul sani. Lepas tu maudhu' tu tak mesti. Kadang-kadang ada makul sani dihukumkan pula dengan sifat. Macam kita kata al-kulliyu jinsun. Qala al-musannifu wa kullu wahidin minhuma imma makhsusatun kama zakarna wa imma kulliyatun musawwaratun. Betul tak dalam kitab ni tu? Ka qaulina kullu insanin katibun wala syai'a minal insani bikatibin. Lagi selepas tu? Sini tak ada. Ni tobak ni tak ada. Tobak Darul Hazm. Ibn Hazm. Wa imma juz'iyatun musawwaratun. Wa imma juz'iyatun musawwaratun. Lagi? Ka qaulina ba'dul insani katibun. Wa ba'dul insani laisa bikatibin. Wa imma alla takuna kazalik. Betul tak? Wa imma alla takuna kazalika wa tusamma muhmalatan. Ka qaulina al insanu katibun wal insanu laisa bikatibin. Tak payah terjemahlah, senang itu semua. Faham itu. Malah nak terjemah. Ada soalan? Maksud wa mafhum dengan maksud wa lafaz. Yang mana? Al-maksud Wa mafhum dengan lafaz. mafhum dengan afrad. Bila kita sebut Zaidun qa'imun, di zihin kita ni, kita fikirkan, kita tayangkan maksud Zaidun. Sesuatu yang tertayang di zihin tu kita sebut mafhum. Diri. Sesuatu yang ada wujud di zihin Zaidun tu adalah mafhum. Jadi mafhum ni kita habaq sebelum ni al-hasilu fil aqli. Sesuatu rahsia di akal, semua-semua tu kita panggil mafhum ataupun makna. Afrad tu apa? Afrad tu ma sadaqa alaihi al-mafhumu. Sesuatu yang kita katakan, kita hukumkan mafhum ke atasnya. Ataupun senang cerita sesuatu yang ada di kharij, yang kita katakan sesuatu mafhum kepada dia. Bila kita sebut Zaidun insanun, Zaidun tu ma sadaqat ataupun afrad bagi makna apa? Insan. Insan di zihin sebagai mafhum, kita boleh nisbahkan, kita boleh sabitkan kepada Zaidun di kharij. Zaidun di kharij tu kita panggil ma sadaqat ataupun afrad bagi makna insan. Jadi mudah faham. Afrad tu sesuatu yang ada di kharij. Mafhum sesuatu yang ada di zihin. Itu senang faham. Kalau hukuman mahmul ke atas maudhu', maudhu' tu yang kita nak hukum tu kita maksudkan afrad, bukan mafhum. Contoh macam Zaidun qa'imun. Zaidun qa'imun kita maksudkan Zaid di kharij ni qa'im, bukan kita maksudkan makna Zaid di zihin kita ni berdiri. Bolehkah makna Zaid di zihin kita berdiri? Tak boleh. Sebab qa'im tu sifat bagi sesuatu yang ada di kharij, bukan sesuatu yang ada di zihin. Jadi hukuman tu yang kita maksudkan, yang kita nak bila kita kata Zaidun qa'imun, kita nak hukumkan qiyam kepada fardun ataupun afrad bagi makna Zaidun di zihin.
Kalau hukuman kita tu ke atas mafhum, dia jadi macam lain, tak jadi macam tadi. Maksudnya kita nak kata mafhum di zihin aku ni bersifat dengan sifat tertentu. Makna yang ada di akal aku bersifat dengan sifat tertentu. Jadi kita pun sebut al-insanu nau'un, ataupun kita sebut Zaidun kulliyun. Zaidun juz'iyun. Dengan maksud makna Zaid di zihin adalah juz'i. Bukan kita maksud Zaidun di kharij tu juz'i. Zaidun juz'iyun dengan maksud makna Zaidin fi al-aqli juz'i. Juz'i itu sifat bagi makna, bukan sifat bagi sesuatu yang ada di kharij. Kita kata makna Zaid tu juz'i apa sebab? Sebab makna Zaid tu la yasduqu ala kasirin, ataupun yamtani'u asyarikah, yamtani'u an wuku'i asyarikah fihi. Tak boleh berkongsi afrad padanya, sebab tu kita kata dia tu juz'i. Sifat tidak berkongsi afrad, sifat bagi apa? Bagi Zaid di kharij kah? Tak. Sifat bagi makna di zihin. Jadi Zaidun juz'iyun, yang tu maksud kita makna Zaid di zihin adalah juz'i. Kalau kita kata Zaidun qa'imun, maksud kita fardun bagi Zaid yang ada di kharij adalah diri. Faham ke? Alhamdulillah. Ilyas, tak ada soalan? Tak ada. Yusuf ada soalan, Yusuf? Balik ada soalan. Adik ada soalan? Sagi. Hasnul faham ke tak? Tak faham mana semua? Taswir pula dah. Taswir kena guna kamera. Tangkap gambar. Tak ada gambaran ke? Benda baru. Benda baru apa ni, stam ni? Ni stam ni apa? Juz'iyatun, makhsusatun, semua stam. Tak faham, tanyalah. Jadi ni jadi ada lagi satu ni, ada tinggal. Muhmalah tak urai. Ada sini. Ada kan? Jadi dah tak urai tadi. Kau nak urai? Tak urai tadi. Tak sebut sangat ke? Kamiyatul afrad kalau tak dijelaskan jadi muhmalatun. Kalau dijelaskan jadi mahsuratun. Muhmalatun tu maksudnya kita tak maksudkan, kita tak mahabak sebahagian ke semua. Kita sebut secara mubham. Kita tak mau kata sebahagian ke semua, tak maksudkan di zihin ataupun tak sebut di mulut. Jadi kalau dilafazkan tak ada sur, kullun ataupun juz'un. Jadi ada satu contoh macam at-tullabu qa'imuna ataupun al-insanu qa'imun. Kita tak sebut pun kullun ke ataupun ba'dun. Jadi muhmalatun. Jadi qadiyah muhmalah ni qadiyah yang tak dijelaskan dengan soreh kamiyatu al-afrad. Nama muhmalatun sebab fiha, pada qadiyah tu, ihmalun li bayani, ihmalun an bayani kamiyati al-afrad. Tusamma bi al-muhmalati li'anna fiha ihmalun an bayani kamiyati al-afrad. Dinamakan akan qadiyah muhmalah kerana fiha, pada qadiyah tersebut, ihmalun, terdapat ihmal. Ihmal ni abaikan, tinggalkan,
Abaikan daripada menjelaskan kamiyatu al-afrad. Satu lagi sebut, tadi tak sebut, lupa. Salin sikit. Al-lafzu allazi yubayyinu kamiyata al-afradi yusamma bi as-suri. Al-lafzu allazi yubayyinu kamiyata al-afradi yusamma bi as-suri. Al-lafzu allazi yubayyinu kamiyata al-afradi yusamma bi as-suri. Lafaz yang menjelaskan kamiyatul afrad dinamakan sebagai sur. Contoh macam kullun, contoh macam juz'un, contoh macam ba'dun, contoh macam jami'un. Kesemua lafaz-lafaz yang menunjukkan ataupun menjelaskan kamiyatul afrad tu kita panggil dalam istilah mantik sebagai sur. Apa sebab? Sebab macam tadi ya, tasbihah li as-suri allazi yuhitu al-balad. Sebab dia merangkumi afrad ataupun merangkumi afrad secara kullun ataupun ba'dun. Ada soalan? Soalan apa tadi? Yang tu muhmalah. Dia al-maqsudu afrad, bukan maksud dia mafhum, sebab mafhum tak boleh berdiri. Jadi kalau kita sebut al-insanu qa'imun, maksud kita afradu al-insani qa'imuna. Ataupun Zaidun Bakrun Amrun allazina fil khariji qa'imun. Sifat qa'im pada afrad bagi mafhum insan, bukan makna insan yang ada di akal kita hukumkan dengan berdiri. Makna maudhu' bagi muhmalah tu kena kembali kepada bahasa Arab tu. Kalau at-talibu tu, kalau al tu maksud banyak afrad, boleh lah. Alif lam lil jinsi kan. Kalau alif lam ahdi tu satu seorang. Dia tak syarat kulli tu. Ha? Dia tak syarat. Kalau maksudnya makna tu kulli ke. Afrad kena banyak ah. Kalau satunya jadi juz'i. Jadi juz'i awal-awal tadi syakhsun, syakhsiyun. Apa? Maksusatun ataupun syakhsiyatun. Yang kita asing siap-siap dah. Kalau kuli tu afrad banyak lah. Afrad banyak, yang juz'i afrad satu. Lagi? Zaidi? Tak ada. Hadza wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. أمة عظيمة تنتظركم. ارجعوا إليها واختموها بدين صحيح وعقيدة نقية.